satu jawatan kuasa bersama meneliti perkara ini dan mencadangkan satu pelan pemulihan Cameron Highlands. Kedua ialah tindakan agensi-agensi yang berkenaan untuk melihat penguatkuasaan undang-undang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton analisis awani bersama saya Zulfitri Yusof. Itu reaksi dari Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri, yang mengumumkan 2 pelan tindakan pemulihan Cameron Highlands bagi mengatasi masalah di tanah tinggi itu, termasuk masalah banjir lumpur yang berlaku pada minggu lepas. Pelan jangka masa panjang dan pendek itu meliputi penguatkuasaan undang-undang dan yang lebih tegas. Dalam konteks ini kita bercerita mengenai banjir dan juga pengurusannya bagaimana. Ada beberapa situasi yang perlu difahami dalam seminggu dua ini. Pertama, Cameron Highlands dilanda banjir lumpur yang kita ketahui minggu lepas, dan pada minggu ini juga jumlah hujan yang turun khususnya di negeri-negeri pantai timur juga menjangkakan banjir akan berlaku pada bila-bila masa. Setiap persediaan sudah dilakukan dan dalam konteks itu bagaimana kita memahami persediaan itu dan juga bagaimana kita memahami pengurusan banjir di masa akan datang. Itu yang akan saya bincangkan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, merupakan Timbalan Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA Terengganu. Terima kasih kerana bersudi bersama kami dalam analisis awani pada malam ini. Kalau kita bercerita mengenai banjir ini, Prof, banyak perspektif ataupun contoh yang kita nak ambil kira. Tapi kalau sebelum kita pergi kepada situasi semasanya di Pantai Timur ataupun di beberapa buah negeri di Semenanjung dan juga ada di Sabah, mungkin kita ulas sedikit sebanyak mengenai banjir lumpur di Cameron Highlands. Prof sendiri berada di lapangan sejak sekian lama dan juga kalau kita bercerita mengenai plan tindakan untuk jangka masa akan datang dan juga jangka masa pendek yang kalau diumumkan oleh Perdana Menteri tadi. Dalam struktur itu, apa yang perlu difahami dan juga diberikan penekanan yang khusus kalau kita benar-benar mahu menyelesaikan masalah di Cameron Highlands itu? Baik, terima kasih Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua para pendengar dan mati Asrawani. Now, lebih kurang dalam seminggu dua ni memang kita dikejutkan dengan beberapa peristiwa lah, khususnya paling besar sekali ialah tentang peristiwa banjir lumpur ataupun debris flood yang berlaku di Cameron Highlands. Dan selepas itu kalau kita tengok Zul di surat khabar, di media-media masa banyak menceritakan tentang kesannya, apakah dia perancangan, apakah sebenarnya isu yang berlaku di Cameron Highlands ini. Dan rentetan daripada itu saya ingat Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mencadangkan supaya satu pelan jangka panjang ataupun pelan yang lebih konkret dapat dilaksanakan bagi mengatasi banjir ini. Saya sebenarnya sangat optimis dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dengan syarat masyarakat dan khususnya mereka yang tinggal di kawasan Cameron Highlands dan juga agensi yang berkaitan faham sebenarnya apa sebenarnya banjir ini. Dan kalau kita tengok sebenarnya peristiwa banjir yang berlaku di Cameron ini bukan pertama kali berlaku Zul. Setiap tahun lepas 23 Oktober berlaku banjir dan tahun ini pada 6 November berlaku sekali lagi banjir dan dia melibatkan kehilangan nyawa. Jadi saya rasa dan kalau kita bercakap tentang Cameron Highlands ni, sebenarnya draft structure plan tentang pembangunan Cameron Highlands ini dah cukup besar, dah cukup konkret dah. Tapi masalah ataupun isunya dah sekarang setakat mana draft ini dilaksanakan. Dan 2 tahun lepas kita di Universiti Kebangsaan Malaysia, waktu itu saya berkhidmat di UKM, kita telah pun membuat satu kajian terperinci tentang Lake Brief, tentang ringlet. Dan ini semua adalah satu blueprint yang kita boleh serahkan kepada agensi kerajaan. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita tengok di pihak PDT, pejabat daerah dan tanah di Cameron Highlands juga mempunyai structure plan yang konkret. Tapi seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, pelan itu mestilah dilaksanakan dan kita perlu melihat bukan saja pelan pembangunan itu, tapi bagaimana kita nak meramal, bagaimana kita nak melihat perilaku banjir yang sebenarnya tidak boleh dikawal. Banjir ni kalau Zul tahu, dia dari segi hidrologi you tak boleh kontrol. It will happen every year, right? Kalau dia berhenti maknanya nak kiamat lah tu. Jadi tapi kita boleh kawal dari segi magnitude dia, kesannya kepada masyarakat. Dan dalam konteks ni saya melihat di Cameron Highlands keperluan kepada satu garis panduan yang lebih konkret mestilah dilaksanakan. Kalau dipermudah dan difahami dengan secara lebih jelas masalah utama di Cameron Highlands, mungkin Prof dapat memperincikan ataupun memberikan satu contoh yang paling jelas. Apakah perkara yang paling utama yang perlu diberikan penekanan? Kerana beberapa perkara dikenal pasti dan juga
diperkatakan mengenai punca sebenar di banjir lumpur itu. Tetapi itu sudah pasti perlu melihat kepada masalah yang lebih menyeluruh. Puncanya itu apa? Mungkin Prof dapat kongsikan. Saya melihat daripada perspektif hidrologi, sebagai seorang hidrologi, saya melihat salah satu daripada punca utama kejadian banjir lumpur yang berlaku ni ialah akibat daripada kerakusan ataupun penggunaan ataupun guna tanah yang terlalu berleluasa dan tidak boleh dikawal. Nah, betul kita tengok kalau kita perhatikan apa yang berlaku di Cameron Highland ni, penggunaan tanah yang berleluasa. In fact, Timbalan Perdana Menteri juga mengatakan bahawa ini disebabkan oleh pendatang asing. Jadi tapi sebenarnya pendatang asing ni ataupun mereka ni dia tidak berani buka tanah ni jika tidak ada mereka yang yang accelerate mereka ini. Dan saya yakin akibat saya panggil ke sini, saya istilah yang paling mudah ialah ketirisan. Kita sebenarnya kalau Zul tengok dari segi pengawalan banjir, kita ada beberapa banyak peraturan. Garis panduan kita ada, garis panduan pelurusan pasir, garis panduan tanah tinggi. Kita ada akta, 43 akta berkaitan dengan alam sekeliling dan juga akta-akta berkaitan dengan banjir misalnya. Tapi sejauh manakah akta dan garis panduan ini dilaksanakan? Ini yang sebenarnya menjadi satu isu di Cameron Highland, dan saya yakin sebenarnya kalau semua pihak berkuasa tempatan dan juga agensi-agensi kerajaan mengurangkan ketirisan ini, punca utama kepada impak banjir itu. Banjir akan berlaku, tapi impaknya kepada masyarakat, impaknya kepada alam sekitar itu dapat diminimalkan. Uniknya Cameron Highlands daripada segi lembangan sungai dan juga pengurusan pengalirannya mungkin sedikit berbeza, dan pengurusan dan juga penelitian yang berbeza juga perlu diambil kira di Cameron Highlands, contohnya Prof. Right. Saya balik semula kepada sebenarnya Cameron Highland ni, kalau kita perhatikan dia ni unik. Cameron Highland ni ialah satu kawasan tanah tinggi yang sebenarnya digazetkan untuk pembangunan pelancongan tanah tinggi tanpa kompromis dari segi alam sekitarnya, dan dia adalah untuk pertanian juga, digazetkan untuk pertanian. Sebab itu kita lihat sebenarnya di Cameron Highland ini, pihak PDT Cameron Highland telah mengeluarkan apa yang dipanggil sebagai lesen permohonan sementara ataupun LPS yang banyak berbanding dengan kawasan-kawasan lain di negeri Pahang. Saya yakin kerana potensi itu, kawasannya subur, cuacanya yang sejuk, sesuai, membolehkan tanaman-tanaman yang bersuhu sederhana boleh dilaksanakan di situ. Jadi kalau kita perhatikan di situ, dengan guna tanah yang pelbagai ini, mestilah memerlukan satu pengurusan yang special. Dia tak sama dengan kawasan tanah pamah, kawasan tanah padi misalnya, kawasan padi tak sama. Jadi kawasan tanah tinggi ini dia lebih mempunyai pengurusan yang spesifik sebenarnya. Okey Prof, saya nak berhenti seketika dahulu. Tapi selepas ni kita nak melihat situasi semasa. Kerana Prof ada mengatakan bahawa banjir ni sebenarnya boleh diramal dan persediaan itu kita boleh lakukan dengan baik. Dan seringkali juga setiap tahun kita mengatakan bahawa banjir yang datang setiap tahun lebih besar ataupun tidak diduga mengikut apa yang kita ramalkan, kata orang. Jadi dalam aspek itu mungkin kita menilai situasi kita sehari dua ini bagaimana, dan menjelang minggu hadapan apa yang kita boleh jangkakan daripada hujan lebat yang turun dan sebagainya. Itu kita bincang selepas ini Prof. Kita jumpa lagi dalam analisis awani selepas ini. Bertemu kita dalam analisis awani, cerita mengenai pengurusan banjir masih lagi fokus kami dalam analisis awani pada malam ini. Prof, kalau kita lihat, Prof ada mengatakan bahawa banjir ini boleh diramal. Kita boleh melihat bila bakal berlakunya banjir dan kita boleh bersedia untuk ke arah itu. Akan tetapi mungkin kita nak faham juga apabila ahli akademik, ahli pakar dalam kaji cuaca mengatakan ianya boleh diramal, bagaimanakah metodologi yang dilakukan dan juga perubahan yang kalau kita dapat fahami. Banjir dahulu kalau akhir tahun kita akan mengatakan bahawa di belah pantai timur. Akan tetapi konsep dan juga sebenarnya pattern itu berubah dalam konteks hari ini. Bagaimana kita dapat fahami itu Prof? Okey Zul. Bila you kata ramal ni macam nuju 4 belalang.
Okey, sebenarnya macam ni. Now, konsep bagi saya peramalan banjir ni bukanlah dalam bentuk yang 100% terjadi. Sebab kita boleh predik atau ramal dari segi perilakunya. Kita boleh ramal dari segi magnitude dan frekuensinya. Especially banjir monsun. Flash flood tak boleh. Flash flood ni susah kita nak ramal. Dia tidak ada satu pattern bagi kejadian flash flood ni kerana majoriti berlaku di kawasan bandar. Dan kalau kita tengok di Malaysia ini, majoriti banjir monsun, I'm talking about banjir monsun, lebih banyak berlaku pada akhir tahun dan kebanyakannya berlaku di pantai timur semenanjung Malaysia, termasuklah di bahagian Sabah Sarawak. Dan sebenarnya kalau kita tengok, kita bagi seorang ahli climatologist dan hydrologist, kita boleh ramal misalnya berlakunya peningkatan hujan tahunan ataupun bulanan yang mendadak. That is the indicator. Perubahan tekanan udara dan juga kita tengok aras air yang semakin meningkat. Itu adalah antara ciri-ciri yang jelas untuk menunjukkan bahawa akan berlaku banjir dalam konteks ini. Dan sebenarnya kalau kita pergi lebih jauh dari segi konsep peramalan itu, di negara maju dia boleh predict almost 90 to 95%. Jepun misalnya dia menggunakan teknologi LiDAR, menggunakan teknologi radar yang kita sebenarnya boleh implement, tapi sebenarnya itu melibatkan satu jangka masa yang agak lama sikitlah. Mungkin kita kena familiar dengan sistem itu, tapi kita menuju ke arah itu. Dan kalau kita lihat di bawah kerjasama antara JSPS yang sekarang ni kita buat di antara University of Kyoto dan dengan Universiti Malaya dan beberapa universiti lain termasuklah UNIZA, termasuklah UKM, UTM, kita dapati bahawa kaedah peramalan banjir itu menjadi lebih tepat dengan penggunaan sekarang ni ialah penggunaan radar sistem lah. Dan dengan itu kita boleh melihat peramalan itu dalam konteks magnitude, kekuatan banjir itu dan frekuensi. Yang Zul kata tadi, kenapa dulu ada banjir dan sekarang ni banjir tetap berlaku tapi dia punya impact berbeza kan? Kerana apa? Dia berkaitan dengan magnitude. Dulu mungkinnya kalau kita tengok di kawasan Kuala Terengganu lah, saya ambil contoh, mungkin di kawasan Kuala Nerus tu ialah kawasan paya. Tapi apabila dibangunkan sebagai satu bandar baru dengan magnitude yang sama tapi jumlah guna tanah yang berbeza, dia akan mengakibatkan perubahan dari segi air larian ataupun dipanggil runoff dan juga perubahan dari segi infiltrasi. Jadi bila air larian itu bertambah dengan kaedah ataupun kedudukan longkang yang hampir sama, drainage system yang sama, memang kita tak boleh release lah air itu. Dalam konteks itu juga menuntut bahawa ya benar kita dapat meramal banjir monsun sebagai satu contoh dan ini kita adaptasi sejak bertahun lamanya. Akan tetapi dalam konteks hari ini, pembangunan yang lestari dan juga adaptasi kepada alam itu yang perlu diberikan fokus yang lebih jelas. Prof menyebut mengenai Jepun sebagai satu negara yang cukup bersedia dalam pelbagai segi dalam menghadapi bencana. Dan dalam konteks ini, bagaimana kita di Malaysia menguruskan pembangunan kita seiring dan juga adaptasi itu berlaku dengan alamnya pada hari ini dan juga dengan mungkin ramai yang mengatakan bahawa ini mungkin ada perubahan cuaca, perubahan climate change yang mungkin berbeza jumlah dan juga impak banjirnya. Bagaimana Prof dalam aspek itu? Right. Dari segi fizikalnya, saya percaya ada sedikit impak ataupun kesan daripada perubahan iklim yang menyebabkan pattern ataupun corak banjir yang berlaku di semenanjung Malaysia ini berubah sedikit. Tapi sebenarnya dari segi lain yang saya katakan tadi, pengurusan tadi. Nah, kalau katalah kita ambil contoh Jepun, kita sebenarnya contohnya orang-orang di Kuantan, kita nak arahkan mereka pindah, bagi saya satu yang mustahil lah. Dan mereka pun tak tahu bagaimana mereka pun tak tahu. Jadi sebenarnya apa yang mereka boleh gunakan ialah mereka beradaptasi dengan Mother Nature itu dalam konteks ni flood. Dan apa sebenarnya beradaptasi itu? Adaptasi di sini saya melihat pada dua konsep. Satu ialah dari segi struktur ni ialah mungkin diadaptasi oleh pihak berkuasa tempatan dan JPS dalam konteks ni ataupun masyarakat itu sendiri dan dah buat lama dah sebenarnya. Kalau Zul tengok di Kelantan macam mana masyarakat Kelantan beradaptasi. Kelantan banjir is not the problem. Dia dah berpesta kalau dia berpesta dan rumah dia kalau tengok tinggi. Itu dia kata adaptasi. Begitu juga dengan kes di Cameron Highland, berlakunya kes kematian yang berlaku pada tahun lepas adalah kerana kesedaran itu tidak ada. Mereka duduk di bahagian downstream empangan Sultan Abu Bakar. Jadi bila berlakunya dibunyikan siren benda itu, mereka tak sedar. Tapi di Jepun, mereka ada alam, ada amaran, sistem amaran yang menunjukkan akan berlakunya gempa bumi, akan berlakunya tsunami dan sebagainya. Dan saya rasa di sinilah kesedaran. Yang inilah dimasuk dalam non-structure. Bukan structure. Bukan structure ini lebih kepada kempen berterusan oleh kerajaan. Dan saya melihat, walaupun ada kelemahan di sana sini,
contoh kita ambil di Kuantan di Kuantan sekarang ni, pihak bomba dan juga pihak berkuasa tempatan telah mengadakan latihan. Itu bagi saya satu contoh yang baik dengan menggunakan zoning system, dan mereka ni membuat rehearsal dah sekarang. Itu sebenarnya satu pembaruan dalam konteks pengurusan banjir sekarang ni. Dalam kita bercerita mengenai pengurusan banjir sekarang, mungkin dahulu kita boleh mengatakan bahawa penempatan sesuatu kawasan itu masyarakat faham alam dan juga persekitaran mereka. Akan tapi dengan hari ini dengan pembandaran yang baru pembandaran baru yang dibuka, kita mungkin tidak faham struktur dan juga bentuk sekeliling kita dalam satu aspek. Jadi apabila kita mengatakan bahawa pengurusan banjir itu untuk berpindah dan sebagainya, masyarakat tidak tahu dan tidak sedar apa yang berlaku di sekelilingnya. Betul. Dalam aspek ini, bagaimana kalau di Kuantan, Prof kata tadi, dah ada zon-zon tertentu dan setiap satu daripada masyarakat tahu terdedah kepada risiko banjir yang bagaimana, dan bagaimana kita nak melihat pengurusan itu dapat disalurkan ataupun dapat diserap kepada masyarakat di bawah sana. Itu kita bincang lepas ni, Prof. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Betul kita dalam analisis awal ni, Prof. Kalau kita bercakap sebelum kita berhenti lihat tadi, masyarakat sentiasa terdedah kepada risiko banjir. Dan dalam aspek itu kita mungkin mengatakan bahawa pembangunan sesuatu kawasan itu kadang-kadang masyarakat tak tahu asalnya tanah mereka duduk itu terdedah kepada banjir. Dan kalau kita bercerita bagaimana pengurusan dan juga untuk menyelamatkan mereka yang katanya tak bersedia dengan banjir ni, siapa yang tahu pun kalau kawasan rumah kita tu dulu mungkin bekas paya dan sebagainya. Dan ini terpaksa, risiko ini dan juga pengurusan ini terpaksa ditanggung oleh agensi-agensi tertentu. Dalam konteks ini, bagaimana masyarakat itu turut terlibat sama, mampu memahami pengurusan banjir itu dengan lebih jelas dan juga dapat bekerjasama dengan agensi-agensi tertentu. Bagaimana, Prof? Okey, Prof. Zul, sebenarnya itu satu soalan yang cukup baik bagi saya, because at the end itu kita boleh anggap masyarakat yang menanggung derita inilah. We are a vulnerable society yang sebenarnya menanggung semua ni. Dan seperti Zul kata tadi, kita tidak ada maklumat pun. Contoh kita nak beri satu premis dan tiba-tiba at the end of the year kawasan itu dilanda banjir dan kita tak boleh mengadu pada sesiapa. Insurans pun takkan ambil kita punya ganti rugi. Jadi sekarang ni sebenarnya mesti bagi saya ada satu saluran yang jelas. Macam saya kata, kalau saya nak beli rumah, saya tak ramai orang yang akan melihat balik peta topo. Tak ramai balik melihat kat mana kedudukan kita kiblat. Jadi itu contoh-contoh yang paling simple yang sebenarnya masyarakat sendiri perlu cakna lah. Kalau masyarakat tak cakna dengan perkara ni, dan mereka akan membeli saja kawasan-kawasan rumah yang sebenarnya lebih rendah daripada kawasan yang lain. Dan implikasinya rumah ni dia nak duduk sampai bila-bila kan. Jadi saya rasa mesti ada satu mekanisme di pihak pemaju dan juga di pihak masyarakat yang sepatutnya menjelaskan. I'm sure that pihak pemaju tak akan cerita. Bagi saya pihak pemaju lebih mementingkan keuntungan dalam konteks ini. Dulu kita tengok orang buat rumah, kita punya sungai di Malaysia ni, sungai kita di belakang kita. Kerana dia tak nampak kepentingan nilai estetika sungai itu. Baru sekarang ni saya ingat ada beberapa pemaju yang melihat nilai kepentingan sungai itu dan meletakkan sungai itu di hadapan rumah kita. Jadi bila automatik di hadapan, dia akan jagalah. Tapi balik semula kepada yang soalan tadi, saya kata masyarakat tidak sepatutnya mesti dijamin dari segi pembelian hartanah, pembelian apa saja, dan mereka ini mestilah dinyatakan, didedahkan dengan jelas bahawa dalam terma-terma itu kawasan ini mesti ialah kawasan yang asalnya. Mungkin kawasan ini ditambak ataupun kawasan ini adalah kawasan paya, dan I'm sure that maklumat ini tidak akan didedahkan. Dan itu salah satu kepincangan sebenarnya dalam terma-terma jual beli itu. Saya rasa melainkan pembeli itu tahu ataupun mahir dengan kedudukan asal ruang tanah itu, barulah mereka boleh decide nak beli atau tidak. Dan dalam aspek itu, pengurusan banjir pada hari ini lebih kritikal dan lebih sukar untuk dilakukan. Betul. Saya rasa bagi saya apa sebenarnya bentuk pengurusan banjir yang berlaku sekarang ini bukanlah satu bentuk pengurusan secara konvensional yang boleh diamalkan atau dilaksanakan seperti 20-30 tahun yang lalu. Dan patternnya sama sahaja, tidak boleh dilakukan lagi. Maknanya kita prepare, kita tunggu saja banjir, dan kita buka pusat penempatan banjir dan kita tunggu. Itu sebenarnya bagi saya itu adalah
peringkat sebelum dan semasa banjir kan. Bagi saya ialah selepas banjir dia because bentuk sebelum semasa selepas banjir ni bentuk macam telur dengan ayam. Which one come first kan? Dan dia comes to the pelan perancangan banjir tu yang PM kita sebut kan, daripada peringkat jangka panjang, jangka sederhana dan jangka pendek. Tapi bagi saya lebih suka perancangan banjir dalam konteks jangka pendek kerana pattern banjir tu berbeza-beza. Kajang misalnya 5-6 tahun lepas tak pernah berlaku banjir kan, tapi lately ni berapa kali banjir kan. Dan kalau kita tengok pembangunan Kajang tu masya-Allah boleh tahan kan. Dan kita tahu bandar Kajang ni lah bandar cowboy kan, bandar yang tidak, dia memang ikut pattern design lama kan. Dan nak implement Masma pun tak boleh situ dengan keadaan Sungai Jeduk dengan Sungai Pahang, Sungai Kelang, Sungai Langat yang bercantum tu. Jadi saya rasa benda-benda ni, saya rasa pengurusan banjir sekarang ni di Malaysia memerlukan dua bentuk. Satu ialah pengurusan yang dipelopori oleh orang-orang yang profesional, dan saya rasa penglibatan ahli politik. Ahli politik ni juga mempunyai peranan yang penting dalam memberikan kefahaman pada mereka. Dalam konteks itu, Prof ada mengatakan bahawa pengurusan banjir perlu memakan masa yang lama dan memerlukan kos yang cukup tinggi, dan atas sebab kos yang cukup tinggi itu juga ianya memakan masa yang lama untuk diimplementasikan. Akan tetapi realitinya pengurusan banjir perlu dilakukan dengan secepat mungkin. Betul. Kerana perubahan alam dan juga banjir, impak banjir itu semakin dahsyat dari tahun ke tahun. Bagaimana? Betul. Sebenarnya kalau kita tengok memang betul. Kita tak boleh nak comply macam kita kata pengurusan jangka panjang tu bagus. You nak bina empangan, salah satu cara untuk mengawal banjir. Tapi how much billion you spend kan? Dan berapa bilion kita kena uruskan untuk membina satu banjir. Jadi saya rasa jangka pendek itu lebih penting kerana pattern tu berubah. Of course kalau kita ada bajet untuk membina empangan ataupun membina sistem kawalan banjir yang lebih canggih, go for it bagi saya. Tapi kita melihat di sini salah satu, we must be very rational Saya faham bagaimana kekangan dari pihak-pihak berkuasa khususnya JPS dalam ini, dan juga mungkin agensi lain. Dan saya rasa peringkat jangka pendek ini lebih penting. Jangka pendek maksud saya ini bukan 1-2 hari lah. Maknanya kombinasi antara beberapa tahun yang melibatkan kesedaran masyarakat dan juga dasar dan juga pandangan daripada ahli profesional. Saya rasa itu penting lah. Prof, saya mungkin ada 1 minit saja lebih kurang. Walaupun Prof kata kita bukanlah ahli nujum untuk meramalkan banjir dan sebagainya. Dalam tahun ini bagaimanakah pattern ataupun kita memahami kalau 1-2 hari ini jumlah air hujan yang turun cukup tinggi, bagaimana kita membayangkan impak dan juga bentuk banjirnya kalau monsunnya tahun ini bagaimana? Berdasarkan kepada pembacaan saya dan juga melihat kepada data-data yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kaji Cuaca, saya meramalkan begini, tidak akan berlaku terlalu at least 100 or 200 return period flood lah. 100 or 200 return period flood ni macam apa yang berlaku pada banjir di Johor dan juga di Segamat pada tahun 2006. Tapi apa yang kita perlu prepare di sini ialah pada tahun ini memandangkan kerana kita panggil di sini ialah heavy patches rainfall. Hujan itu berlaku mungkin dalam 1-2 hari tapi heavy storm. Dan ini saya jangka akan berlarutan sampai Januari. Dan akan berlaku di mana satu situasi banjir dan dry dan akan berlaku banjir. Dan that's why itu ialah common lah. Dan saya yakin di pihak berkuasa tempatan all this has been taken into consideration. Okey, Prof kena datang semula. Banyak lagi perkara dan yang perlu kita bincangkan. Ini sedikit saja kita dapat bincangkan untuk malam ini. Terima kasih Prof kerana bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, boleh teruskan bersama kami di platform media sosial kami di Facebook, Twitter, ataupun boleh juga menonton semula rancangan ini di YouTube Enjoy Awani, dan juga secara langsung di mobile device anda di Android dan juga di iOS dengan muat turun aplikasi kami Astro Awani. Sekian saja analisis Awani untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Prof.